Okey, sekarang kita akan berterus dengan seorang lagi. Saya nak gerudi dia cukup-cukup. Orang ni lain pada yang lain lah. Ya, orang ni kadang-kadang dia tengok kita tapi kita tak perasan sama dia tengok kita ataupun dia tengok orang lain. Trademark dia lah tu ya. Okey, jadi untuk itu kita bersama dengan Badu Gerudi, kita gerudi dia. Tengok siapa yang kita gerudi ni. Dia ni dulu toke macam-macam toke. Tapi sahabat saya, kawan saya menghormati dia dengan lakonan-lakonan dia. Yang mana dia ada bermacam-macam watak. Nanti kita tunjuk dia ada bermacam-macam watak orang ni. Ni dia, saya kenalkan. Yes, General Saudara Jalil Hamid. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih datang. Sama-sama kasih dalam perhatian. Okey, sekarang kita ini adalah perancangan ataupun yang dirancang ataupun yang disediakan oleh Finas untuk kita semua. Okay, jadi ada apa-apa nak kata untuk Finas? Alhamdulillah atas usaha Finas untuk membantu kami artis ni selepas saja kita menempuh perangan yang nampaknya belum berakhir lagi. Yalah. Jadi kita kena teruskan hidup lah. Dalam field kerja yang begini barangkali boleh juga dapat memberikan sedikit ruang kepada semua yang terlibat lah. Dan terima kasih kepada Finas. Ya, itulah dia. Kerana itulah macam saya cakap tadi, dalam dunia saya rasa Malaysia dia buat macam ni. Kepada artis-artis dia kan. Negara lain tak ada nampaknya. Belum tahu lagi. Kita tak dapat nak tahu. Belum tahu lagi lah. Okey, saudara. Tapi lah sejauh ni rasanya belum ada Malaysia je kan. Malaysia, Finas saja yang buat yang mula-mula ni. Finas saja yang bagi peluang cara macam inilah. Kalau nak bagi kata nah, Jalil kos 100, Badul nah 100 dah. Tak so. Sebenarnya kita lebih suka bekerja. Bekerja. Bekerja tu sebagai satu makanan untuk kita. Tapi bayaran dia kenalah. Setimpal lah. Kena setimpal lah, kena agak-agak. Okey, pada hari ni 24 hari Minggu sampai kita santai, kita bersama dengan saudara Jalil Hamid. Okay. Orang ni banyak sejarah dia yang ada dalam catatan saya. Yang mana dia pelakon yang seperti saya bilang tadi lah, dia pelakon yang mempunyai bermacam-macam watak dia. Jadi kita cuba bertanya dengan dia. Ya, untuk itu saudara Jalil Hamid yang kalau orang luar tahu cuma dia berlakon saja tapi tak tahu sebenarnya. Walaupun mungkin di platform yang lain pernah bertanya, tapi ini platform yang lain. Penonton dia pun yang lain. Mungkin dia pun nak ingin tahu asal usul selepas dilahirkan dan telah menjadi manusia. Okey, alhamdulillah. Silakan. Okey, saya sebenarnya dilahirkan di Johor, di sebuah kampungan nelayan. Di mana? Masai. Di Johor lah. Masai. Nama Masai tu popular juga tu. Dalam negeri Johor. Selain daripada Johor, di Afrika pun ada. Ada Masai ya? Masai. Masai juga. Kampung. Okey, silakan. Okey, Masai dia dulu merupakan sebuah pekan kecil lah. Kangka, orang panggil kangka Cina. Kangka Cina tu kangka bukan tangkap ikannya tu ke? Kangka ni macam kebun sayur. Kebun sayur. Kemudian dia berkembang jadi pekan. Macam saya dan keluarga ni tinggal bersebelahan dengan pekan tu di kuala sungai yang menghadap ke Singapura. Jadi kami tak banyak pergi ke Masai tu. Kami menyeberang ke Singapura tu. Dekat. Terlalu dekat lah. Tapi masa tu berperahu. Nyeberang pakai pasport ke? Perahu, mana ada pasport? Dulu masa tu tak ada pasport Tak ada. Waktu tu masih lagi melayar kan. Okey, saya dibesarkan di situ dan kemudian keluarga dapat menyertai Felda. Felda mana? LKTP, Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Cahaya Baru. Dulu asalnya nama dia Kongkong. Dan di situlah saya dikenalkan dengan seorang manusia yang begitu hebat sampai sekarang sebenarnya di dalam pentas bergerak Felda. Orangnya ialah saudara Badul kita. Iyalah. Waktu tu dia Badul kan? AR Bahadul kau. Dan dia di pentas itulah saya kenal beliau, dapat tengok beliau kan. Saya belum, tapi dia tak kenal saya lah. Dan saya mengetahui bagaimana dia memasuki pertandingan bakat TV tahun 70. Bakat TV. Dia dengar arwah Jaafar. Dan kebetulan saya meminati
Allahyarham Yar Tompel itu bapa kepada saya sangat suka melihat kebolehan Allahyarham. Dia tu berbakat terlalu besar. Masa kita jumpa tu, Halil dah jadi pelakon ke? Belum pelakon ke apa? Waktu tu berlakon kat kampung lah. Oh, pelakon kat kampung. Waktu tu dekat dalam Felda tak ada apa-apa. Tak ada aktiviti. apa-apa. Tak banyak aktiviti. Jadi saya menumbuhkan sebuah band kat kampung. Tapi ialah share-share lah dengan kawan-kawan kan. Dan waktu tu aktiviti belia. Tak ada apa nak buat. Kadang-kadang kami hanya buat-buat suka-suka lah untuk kutip duit untuk perpustakaan sekolah lah. Dua tiket juga bayar tiket 50 sen je. Okay. Banyak waktu tu 50 sen tu. Okey. Okey. Kami bermain tu dan tiba-tiba bila sampai bergerak Felda masuk, di situlah kami mula didedahkan dengan banyak pengetahuan sedikit yang mana tentang bagaimana seni bangsawan itu sendiri. Sandiwara itu sendiri. Bila Allahyarham Zami Ismail. Kan dia selalu bagi talk. Bos saya tu. Kan dia selalu bagi talk tentang lakon apa-apa. Dia bos kita tu. Di situlah kami mencuri-curi dengar dengan beliau, jumpa beliau, tanya. Dan saya terus mengembangkan bakat tu hinggalah kami menubuhkan kumpulan teater. Akhirnya saya bertugas di Pelabuhan Johor, aktif di Pelabuhan Johor bersama Halim. Pendedahan itulah yang membawa saya kepada perkembangan yang besar. Kemudian saya menubuhkan grup teater di Taman Seni Budaya Johor, yang mana Taman Seni Budaya mula-mula sekali ditubuhkan di Malaysia, di Johor. Jadi di situ saya mula berkembang apabila Jabatan Kebudayaan mula memberi peluang kepada kita untuk berkursus. Waktu tu kalau nak masuk universiti tak ada kajian tu lagi. Tak ada. Belum ada. Cuma USM baru propose waktu tu. Jadi daripada Jabatan Kebudayaan ini kami diberikan peluang untuk mengikuti kursus, trial kursus, maknanya percubaan kursus yang dianjurkan oleh kementerian bersama dengan Universiti Sains Malaysia. Jadi dari situlah saya dapat peluang, mula dia. Terus berkembang. Akhirnya saya menang tandingan teater, jadi pelakon terbaik lah waktu tu, bukan Mega lagi. Di Johor, mewakili Johor untuk ke peringkat kebangsaan pada tahun 81 saya ingat. Tapi saya diberi peluang untuk bekerja dalam bidang ini. Apabila ITM waktu itu ITM Shah Alam beri peluang saya untuk menjawat jawatan di UiTM tu, di ITM waktu tu sebagai penolong pegawai kebudayaan. Maknanya terlibat dalam kebudayaan juga lah. Hasil-hasil yang dilakukan waktu di kampung tu lah. Dan hasilnya iaitu bila saya di sana ditugaskan untuk mengajar teater, mengajar seni lakon dan mengajar bidang-bidang seni yang lain untuk mata pelajaran pengantar budaya waktu itu. Anak-anak murid yang waktu Tuan ajar tu ada tak sekarang ni? Ada jumpa? Ada jumpa balik tak? Allahyarham Muhsin, salah seorang daripadanya. Sekarang ni Manan kot yang ada. Saya perasan ada seorang pelakon. Dia bermula dengan pelakon kecil-kecil. Ada yang pelakon yang seorang tu sama kita pergi Johor tu, syuting siapa nama tu? Ada seorang tu. Alah, popular juga dia tu. Kan sama waktu saya syuting di Johor yang Tuan panggil tu. Alah, si pelakon popular tu. Syukur Bukan, dia budak Johor ke tu? Oh, Osman. Bukan. Dia main ni rock punya band ni, dia berlakon sebagai rock ni. Ya Allah. Arwah Muhammad Khalid punya filem tu. Apa nama dia hero? Muhammad Khalid meninggal Ya, tahu. Apa nama tu? Allah. Dia itulah. Siapa? Cukup famous itu, tapi kita lupa nama dia. Kan arwah Mak Khalid punya filem rock main, kan dia berlakon. Dia itulah yang kita syuting kat Johor masa under Q Haidar. Dia orang Johor Dia Kulai. Kulai lah maknanya. Dia sama dengan siapa ni? Q Haidar. Q Haidar dengan Allah. Semua lupa pasal ni. Itulah dia. Hujan tadi datang. Hujan kot. Maksudnya tu hasil dia lah Okey. Lepas tu jadi ke UiTM untuk mengajar. Sampai bila saya di sana, saya berpeluang dah mula diberi peluang untuk involve dengan
Taman Seni ni dengan Kompleks Budaya Negara. Waktu tu dah naik lagi dah mula naik lagi tu. membuat untuk program panggung negara. Sebelum Istana Budaya tertubuh lah. Jadi saya aktif di situ, diberikan peluang untuk berlakon sama dengan Rahim Razali dalam Uda dan Dara. Itu first time ke jumpa? Itu first time di Kuala Lumpur. First time jumpa dia orang ni. Di Kuala Lumpur lah. Maknanya pernah jumpa di dalam pesta-pesta teater sebelum tu. Oh, ada dia pernah dia terlibat juga lah. Jadi saya yang mula-mula sekali ialah membuat persembahan teater di Kuala Lumpur di panggung negara, panggung seni tu. Di panggung tu waktu saya menang teater Wak Cantuk dari Johor, kami buat persembahan di sini. Dan di situlah saya bermula dan rakan-rakan teater di Kuala Lumpur mula nampak saya untuk sama-sama dengan mereka. Jadi kebetulan waktu itu bila dah aktif di Kuala Lumpur ni, Abang Datuk Rahim Razali panggil saya untuk berlakon dalam Uda dan Dara sebagai Alang Bahir. Itu teater juga? Teater lah. Teater dibuat di panggung Bandaraya. Jadi apa? Alang Bahir lah, jahat. Jadi apa? Orang jahat tau, orang kaya jahat tau. Betul lah, takkan hero kan. Hero siapa hero? Hero waktu tu patutnya Imam Manan lah. Tapi Allahyarham Baha yang berlakon. Itu semua. Orang KBM, semua kau-kau lah. Tak boleh nak cerita lah. Orang punya standard tu, dahsyat tu lah. Imam Manan sebagai sebagai Utih. Utih. Saya ingat. Lepas tu? Jadi kat situ berkembang, kemudian saya diberi peluang oleh saudara kita macam Mio Hashimana untuk sama-sama dengan dia dalam teater Wira Bukit. Tapi sebelum tu saya ditawarkan oleh pengarah Tan Sri Johan Jaafar. Dia buat teater waktu tu Salina. Dia utusan waktu tu kan? Dia waktu tu Dewan Bahasa. Dia aktif di Dewan Bahasa waktu tu. Dan saya mula dipanggil untuk sama-sama aktif di Dewan Bahasa. Kerana kebolehan yang sudah-sudah tu lah. Alhamdulillah lah. Kurnia Allah apa ya. Yang panggil tu bukan calang-calang tu pun Johan Jaafar tu, Datuk Johan Jaafar. Dia memang aktivis daripada universiti, daripada zaman universiti. Dia Zakaria Arifin, Hatta Zarhan. It's a big name lah. Semua orang ni adalah orang yang Habsyam waktu tu. Geng-geng dia orang. Dan waktu itu jugalah saya berpeluang oleh boleh berlakon bersama-sama dengan grup yang sinematik tu bukan waktu tu kan yang buat PMI, tapi saya bukan PMI, saya dalam 2+1 campur satu. Okay, itulah dia perjalanan Tuan Jalil ni untuk menjadi orang seni. Sebenarnya dia ini lain sikit pasal dia memang start daripada gelanggang seni. Jadi dia bila naik semua dia punya kemajuan dia tu, kemajuan. Kadang-kadang ada artis ni dia Nobody tak tahu dapat offer berlakon. Tak seronok waktu tu sebab saya tengok perkembangan itu menyeronokkan. Sebab apa? Waktu tu saya berpeluang merantau ke negeri-negeri di Malaysia ni waktu tu untuk melihat kesenian semua tempat. Dulu kita kalau ada sini kita nak pergi Johor, kita rasa jauh betul. Dulu lah rasanya jauh sangat. 7 jam tu belum sampai lagi. Saya dulu masih ingat lagi, saya daripada Muar tu nak pergi KL, siap cari baju tangan panjang. Kita rasa tu dah lain. Bukan ada aircon zaman tu kot. Memang tak kena bergaya tu. Kita nak pergi bandar ni. Nak melawak lah. Nak pergi bandar. Itu cerita dia. Kampung kan kita biasa. Bila kita pergi bandar mesti nak smart. Kena smart lah. Walaupun murah kan lah. Tapi itulah bezanya dulu dengan sekarang. Kan? Okay, jadi kalau kita dengar tadi, kenapa tidak cerita-cerita kan banyak cerita yang baik-baik kan, yang dikelolakan atau asal skrip dia pun baik-baik. Dia orang boleh melakukan cerita tu dengan baik yang berkesan. Kenapa dia orang tak nak cerita yang begitu dijadikan filem? Itu saya pelik. Kenapa? Apa sebab? Set dia lain barangkali. Setupnya lain. Teater hanya dipentas. Barangkali kawasan terhad kecil sikit. Kalau nak buat set pun yang agaknya tak berapa teruk sangat lah. Macam syuting ni almaklum lah kena cari lokasi kan. Kalau Kubah tu teruk lah sikit. Mencari kawasan tempat. Tapi cerita-cerita yang ada yang dulu sebenarnya yang dipersembahkan oleh teater ni
saya rasa Hebatlah. Sedang berganda nilai. Hebatnya. Pasal apa? Kalau saya tengok kan teater-teater, sedangkan di pentas itu saja dengan set yang tidak bergerak, hanya orang saja bergerak dengan lampu, orang boleh melihat, apatah lagi dalam movie. Ya. Tu pun, tapi cuma masalah dia adalah masalah prop-prop yang ada zaman-zaman mungkin ya. Kemudian cara nak menyampaikan kena betul-betul pengkajian yang betul-betul cukup. Saya memang teater saya respect lah. Saya dapat berlakon pun Pentah Bangsawan tak sampai teater. Pentah Bangsawan dia lebih kurang lah, tapi Pentah Bangsawan tu dia lagi rendah. Tapi Pentah Bangsawan itu boleh ditransform betulnya jadikan filem dah. Betul. Saya pernah terfikir kenapa A.R. Badul ni dia tak nak buat sejarah hidup dia dalam Pentah Bangsawan. Sebab dia ni banyak cerita ni tau. Banyak peristiwa. Sampaikan satu kisah yang saya tak boleh lupa sampai sekarang. Dia jaga tirai, syok tengok perempuan lalu, dia tariknya tirai, arwah bapak dia A.R. Tompel tengah betulkan kubur kat set belakang. Dengan seluar pendek dengan t-shirt dengan kemeja lompat dia. Dia boleh ad-lib tu. Dia boleh ad-lib jadi hantu kejap. Saya rasa cerita tu saya sampai sekarang. Terang. Satu waktu kalau saya ada rezeki, saya akan transform dia sebagai sebuah persembahan. Kita buat InsyaAllah. Tak apa, insyaAllah saya bagi itu. Pasal apa? Macam tadi saya cakap lah kan. Itu sejarah bang. Tak, Tan Sri P.Ramlee sendiri dia rugi, dia tidak dapat menyuarakan perasaan dia. Dia tak apa lepas. Tak ada orang interview dia pun. Betul. Tak ada. Lagi satu orang memilih-milih sangat. Yalah. Lagi satu orang waktu tu agaknya dia tak macam sekarang kan, open. Macam dia tu sebenarnya kalau besar yang ada tu. Tapi belum. Okey. Saudara Jalil Hamid ni dulu yang paling saya kenal dia, yang paling saya rasa konsentrasi saya dekat dia tu masa dia buat sitcom tu lah. 2+1. 2+1 tu dia buat gaduh-gaduh tu. Gaduh-gaduh. Datuk Majid tu popular lah. Nama Datuk Majid, miang-miang Datuk Majid kan. Tapi Jalil Hamid sebenarnya kalau saya tengok dia tak miang. Dia relax, lebih more on relax, dia senyum aja. Jadi watak miang tu dia buat pun natural lah. Tuan buat natural. Maknanya on batas lah. Tak ada yang macam mendorak-dorak yang bukan itu. Dan juga kebetulan tahu tu, saya terjumpa makhluk tu. Ada. Pernah tengok satu orang yang berpangkat besar lah. Mendidah. Itulah kerja dia. Tengok perempuan ni dia pantang tengok. Perempuan keluar lidah dia. Tapi kalau saya kan kena penampor tu sekarang ni kan. Kadang-kadang macam ini ada tu korang. Itu yang saya cuba ambil sikit pinjamkan. Itu pinjam untuk karakter ni pasal itu bukan karakter buat macam karakter yang ada masa hidup. Okey, jadi kita sekarang bersama dengan Tuan Jalil Hamid lah, sama dia Tuan lah. Dia kira pada saya berlakon ke apa dia lebih daripada saya. Ya ke? Yes, dia punya kepandaian dia. Tak ada lebihnya. Kemahiran pada saya lebih daripada saya. Saya kata Tuan Badul ni lagi lebih besar dia punya. Saya lebih, cuma saya buat filem lebih aja, itu saja. Kan kelebihan saya itu. Tapi ikut daripada bawah kalau dengar daripada teater naik dengan orang-orang yang betul-betul nama memang kuat-kuat zaman itu kan. Memang saya jauh lah. Pasal apa? Pengalaman saya bercampur naik tu orang-orang biasa je. Macam sama. Yelah tak macam Suami Kasma Buti, Pak Wan Rode, Hari Pencengko. Tu lagi dahsyat tu kan. Yalah. Orang yang grand. Tapi diorang semua kedekut. Kedekut. Pasal apa kan? Bila kita tanya dengan dia, dia buat sadir 2 jam tak jawab. Alamak. Muka dia kau nak tanya apa dengan dia kan? Kan nak tanya apa? Lepas tu orang yang nak melawak dengan dia dulu-dulu tu pun mesti orang yang tiada. Yalah. Arwah Naneng ada satu. Oh ya. Itu semua kau berada. Pentas lah, pentas. Pentas Pak Wan Rode tu. Saya sebenarnya menjadi pelawak, saya ganti Pak Wan Rode lah. Waktu tu di mana tu dia sakit. Di Sungai Besar. Itulah first time saya. Saya tengok dia hari-hari dia melawak dengan Hari Pencengko. Saya tengok kan dia kan selalu buat sama. Saya dia bawa main drum. Lepas tarik tirai main drum pula. Tengok, banyak tugas tu. Banyak tugas. Lepas tengok satu hari dia sakit, dia semput lah. Dia duduk tak boleh bangun. Tak ada siapa yang ada kat situ. Yalah. Kan ada seorang dia kata panggil Badul lah. Anak Tompel. Anak Tompel kan. Mesti ada darah Tompel. Saya pun kita budak-budak kan, umur 20 macam itulah. Oi, mudanya. Yes, umur 20 macam itulah saya pun.
Dah tengok kita tahulah, tapi menggigil bos. Iyalah. Naik pentas mula menggigil bos. Gigil. Itulah di sungai besar tu. Saya ingat lagi. Selangor. Satu fanfare. Jadi orang ni semua kau-kau. Jadi apa yang saya cakap tadi, yang saya campur tu semua orang bukan tahap macam tuan campur lah. Itu memang high class dari segi kesenian budaya tu memang kelas lah. Boleh saya akui lah, saya kenal tu. Nama-nama tu boleh tahu. Memang saya tahu pula. Inilah barangkali masa tu aktiviti tu berlangsung kuat kan. Ya, memang kuat. Tak, memang kuat betul. Memang dia orang ini bagus. Memang pembelajaran apa yang dia belajar tu bagus dan dia boleh menyampaikan pula. Ada orang boleh belajar tinggi-tinggi tapi tak boleh sampai. Betul. Mungkin sifat kedekut dia ke, sifat kau siapa. Kita ada sifat-sifat macam itu kan. Pandang rendah pada pandang rendah pada orang macam ini kan. Jadi itulah dia. Jadi pada saya itu ada satu peluang. Okey, daripada sana kita pergi ke sitcom yang saya cakap itulah. Gaduh-gaduh pun ada ya. Lama juga gaduh-gaduh, banyak series. Daripada mula. Dari mula gaduh-gaduh. Dia gaduh-gaduh tu memang gaduh-gaduh betul lah. Campur aduk betul lah. Memang macam gojak gaduh-gaduh tu lah. Dia memang tak ada tuan ni lah. Selesai tak ada tuan yang tu Tapi berjaya kan gaduh-gaduh. Alhamdulillah. Gaduh-gaduh jangan ketawa kan. Keluar dari situ lah. Kalau kita tengok tak ada apa lah kan. Tapi saya ingat kalau nak ikut TikTok ni jangan ketawa dah buat dulu. Ya. Betul? Sama kan? Sama. TikTok exactly. TikTok ni dulu nampak gaduh-gaduh ni. Semua dia membuat short pendek-pendek. Semua ni idea daripada tu lah. Yalah. Kembangan daripada situ. Okay, tuan ni sekali yang menjolok nama-nama pada saya lah. Yang kata tengah Deli Ramid lah dengan lagu Ayam tu lah. Kan itu yang tu dia dapat ni anugerah berita harian. Tahun 91, 92 kan 91. Saya dapat kalau ni pelakon lawak lelaki kan. Jadi siapa saingan? Banyak masa tu ramai tu. Final Five. Kalau macam Saleh semua kan. Final Five. Lama-lama tu lah. Tiba-tiba saya dapat tu. Saya pun tak kisahlah dapat anugerah macam tu kan. Itu untuk lakon komedi. Tiba-tiba satu hamba Allah ni, komposer Azmi. Dia datang jumpa saya terus. Dia kata, bang, buat album nak? Saya cakap dengan dia, Mei, aku ni muka pecah rumah tau. Sekarang waktu tu lah, penyanyi-penyanyi semua handsome-handsome, jamu-jamu. Apa ya zaman tu? Zaman tu yang Kelantan tu siapa yang paling Maruf apa? Rahim Maruf. Tengok rupa dia macam mana? Gila kau nak lawan Rahim Maruf. Macam orang putih je lalu lah. Yelah. Kita jadi orang hitam je. Dia handsome, lagu dia pun sedap. Okey, bila lagu Ayam ni saya rasa lagu yang berjaya lah. Alhamdulillah. Pada saya lah, berjaya. Sebab waktu tu lagu komedi tak banyak kan. Waktu tu Saleh berusaha untuk buat mengembangkan lagu, tapi dia ambil lagu yang dah ada buat. Tapi saya cakap dengan Azmi, kalau nak buat album, saya karya saya. Maknanya dia punya wording, dia punya seni kata, dia music, kadang-kadang kita share dengan Azmi apa yang kita nak. Azmi kata, okey bang, tak ada hal. Saya akan buat music, abang buat dia punya wording. So maknanya lirik tu? Lirik saya buat. Okey, kita tengok lagu tuan banyak lagu yang berkenaan sesuatu. Macam makan, tumpuan hari raya, tumpuan pada sesuatu. Saya survey, saya search sendiri, saya cari sendiri banyak lagu-lagu yang fokus tentang sesuatu. Tentang sesuatu kan. Raya dia memang raya, lagu raya tuan pun lain, tak sama dengan dia orang. Tak ada dam-dam lagi kan. Kadang-kadang kemudian ada makanan. Apa lagi? Lagu makan. Lagi ada mata. Saya ejek diri sendiri lah kan. Mata. Ada orang kata saya tengok orang tapi tak nampak orang. Itulah dia. Jangan nampak dia. Sekarang dah handsome pun. Handsome. Okey. Itu satu kelebihannya. Ayam ni kan, Saudara Jalil Hamid, Tuan Jalil kita ni kalau dulu dia pergi komplek orang nak sign autograf lah. Biasalah kita tengah kenal kan. Waktu tu penat. Tapi dia jangan lalu tepi geban ayam lah. Ayam genong dia kata, ini tak payah. Ayam dendam. Ayam kata ni yang memusnahkan kehidupan aku, maruah martabat aku ni. Tapi lagu tu catchy lah pada saya, catchy. Kita nak membuat satu yang lagu orang boleh suka, boleh siul-siul, bukan senang. Betul. Susah. Kadang-kadang penyanyi pun dia buat EP satu pun jalan seminggu, 2 minggu. Kalau DJ nak main pun terpaksa main, lepas tu tak boleh main lagi dah. Masuk pula lagu Ayam, lagi orang melompat kan. Saya pernah